Seterusnya untuk perkembangan dari Pulau Pinang, langsung bersama-sama Zatul Iqmah Muhammad Noh. Silakan Zatul. Assalamualaikum, ya terima kasih. Selepas hampir 2 tahun berdepan dengan pandemik COVID-19, industri pelancongan Pulau Pinang kini kembali berkembang pesat dengan kehadiran lebih ramai pelancong antarabangsa. Ia dibantu dengan penerbangan terus daripada beberapa bandar besar seluruh dunia ke negeri ini, antaranya dari Xiamen, China, Dubai dan Qatar. Saya selepas pandemik, saya nampak satu lonjakan yang besar dalam sektor pelancongan di mana ketibaan pelancong melalui lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dan juga daripada cruise terminal kita dan juga melalui darat semakin meningkat. Buktinya adalah peningkatan daripada hotel, daripada bilik-bilik di hotel yang banyak ditempah dan juga ada hotel-hotel baru yang dirancang untuk dibuka pada tahun 2024-2025. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan sijil kepada produk yang telah berjaya dalam penilaian jaminan kualiti pelancongan Malaysia MyTQA di Komtar. Selain kemasukan pelancong, beberapa hotel baru akan dibuka pada tahun 2024 dan 2025. Ia sekaligus bakal menaikkan imej negeri Pulau Pinang sebagai pusat tumpuan pelancong di utara Semenanjung. Pada masa sama, langkah kerajaan membenarkan kemasukan tanpa visa kepada warga China dan India mulai 1 Disember ini dijangka memberi rangsangan kepada industri perniagaan dan pelancongan di Malaysia. Baik saudara, kepesatan pembangunan teknologi terutama era digital menyebabkan budaya membaca menggunakan bahan fizikal semakin berkurang. Maklumat yang boleh diakses hanya di hujung jari telah mencetuskan perbezaan budaya membaca yang ketara bagi generasi masa kini. Kurang. Lain ini menjaga banyak kurang. Sekarang budak kita orang semua baca kurang buku. Dan ini semua ada handphone saja. Dia orang dapat sikit time pun tengok handphone saja. Mana dia orang pergi kereta yang dalam tengok handphone saja. Mana ada buku baca. Dulu dia orang travel Penang to KL, KL to Penang. Dia orang dalam baca buku. Sekarang orang semua dah tengok phone. Kita boleh tengok di depan juga. Ada banyak beza. Sekarang buku banyak kurang baca. Sekarang zaman budak. Menurutnya, budaya membaca buku fizikal perlu terus disemai agar tidak hilang di telan zaman. Selain memberikan kepuasan kepada deria sentuh, buku fizikal juga tidak memberikan banyak kesan sampingan terhadap kesihatan berbanding bahan bacaan digital. Banyak biasa. Buku baca, boleh kecap sikit. Tengok handphone, semua dah lupa lah. Sekarang budak semua macam itu saja. Baca buku-buku saja, dia otak dia banyak sedih lah. Sekarang cara baca buku dia kurang. Tengok handphone lah, dia banyak. Saya harap semua nak baca buku balik lah. Malaysia orang kita. Liputan jalur lebar mudah alih di kawasan berkepadatan penduduk di negeri ini telah mencapai 99.88% sehingga suku ketiga tahun ini. Ia sekaligus membuktikan kerajaan negeri komited memastikan Pulau Pinang ke arah negeri digital. Exco Infrastruktur Pengangkutan dan Pembangunan Digital Zairil Hir Johari berkata, kadar ketersediaan jalur lebar talian tetap juga telah mencapai 649,022 sambungan ke premis. Usaha menyediakan negeri ini ke arah negeri digital, kerajaan memfokuskan kepada 3 teras keberhasilan utama iaitu pengukuhan tadbir urus, peningkatan kualiti infrastruktur dan juga pemantapan advokasi masyarakat. Kerajaan negeri juga akan terus bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi meluaskan lagi kawasan liputan dan menambah baik kualiti liputan di seluruh Pulau Pinang dalam usaha ke arah negeri digital.
Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Zatul Iqmah, terima kasih atas perincian itu. Festival Perahu Naga Antarabangsa Pulau Pinang 2023 berupaya mengangkat nama negeri ini dalam Sukan Perahu Naga. Empangan di Teluk Bahang meriah setiap kali pertandingan Perahu Naga Antarabangsa diadakan. Kali ini dengan penyertaan 60 pasukan dari 14 buah negara. Ini kerana secara tidak langsung akan melonjakkan ekonomi negeri dan negara secara amnya. Saya rasa ini adalah menunjukkan minat antarabangsa terhadap kita acara antarabangsa Perahu Naga ini. Dan kita menganjurkan acara Perahu Naga antarabangsa ini akan menaikkan nama negeri Pulau Pinang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian yang disempurnakan oleh Ketua Menteri Joe Konyo. Kehadiran peserta luar dan tempatan secara tidak langsung membuka ruang perniagaan kepada usahawan setempatan. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA menyambut baik pengumuman kerajaan memberi pengecualian visa semasa ketibaan VOA kepada pelancong China dan India. Keputusan kerajaan memberikan pengecualian selama 30 hari itu merupakan satu langkah penting ke arah menggiatkan semula ekonomi dan sektor pelancongan di Pulau Peranginan itu. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif LADA Wan Kamarul Faizal Wan Kamarjin berkata pengecualian tersebut juga dapat mengurangkan kesan akibat pandemik COVID-19 dan menggiatkan semula sektor pelancongan. Langkawi mengharapkan dengan adanya VOA, pelancong-pelancong daripada India dan China akan lebih ramai ke Langkawi dan akan menyumbang kepada kemasukan pelancong dan ekonomi Langkawi yang lebih baik. Untuk makluman, China dan India adalah traditional market kepada Langkawi dan insyaAllah kita akan meningkatkan lebih promosi di Langkawi, di China dan di India supaya jumlah pelancong ke Langkawi akan lebih baik pada tahun depan. Beliau ditemui selepas majlis pelepasan peserta Langkawi International Half Marathon 2023 di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri. Penekanan terhadap program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan sahaja dapat memenuhi keperluan tinggi sektor industri di dalam dan luar negara. Malah lepasan TVET mempunyai peluang dan masa depan yang lebih cerah sekiranya melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Pengarah Ghazali Syafi'i Executive Enhancement Program GSEEP Universiti Utara Malaysia UUM Profesor Dr. Kamarul Azman Khamis berkata nilai kebolehpasaran lulusan TVET ketika ini berada pada tahap yang sangat baik. Namun lulusan TVET tidak harus berpuas hati dengan keadaan semasa. Sebaliknya perlu terus memperkasa kemahiran dan kepakaran bagi meraih pencapaian dan kelayakan akademik di peringkat yang lebih tinggi. Rasakan harus dilanjutkan apabila sambungannya, lanjutannya kepada ijazah sarjana muda, master dan PhD. Dalam kita memperkasakan TVET ini, perlu adanya pendekatan yang lebih menyeluruh, perlu ada pendekatan ke arah yang lebih sempurna, yang lebih sistematik dan sebagainya. Dan saya yakin dan percaya insya-Allah apabila pelajar ini keluar nanti akan menjadi pelajar yang berkualiti di dalam kita mengharungi, di dalam kita menghadapi, di dalam kita meneruskan agenda revolusi teknologi pendudukan. InsyaAllah teknologi begitu penting kepada kita pada hari ini, di mana teknologi memainkan peranan penting dalam kehidupan sejagat dan kehidupan keseharian.